Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan rancangan Ekspedisi Hot Spring Caravan di mana saya akan membawa anda ke pelbagai lokasi kolam air panas menarik yang ada di Malaysia. Dan uniknya, ekspedisi kita akan jadi lebih mudah dengan menaiki caravan. Dan untuk episod kali ini, kita akan ke Labis, Johor. Jom! Selamat datang ke Pusat Rekreasi Kolam Air Panas Labis, Johor. Untuk pengetahuan anda, nama pekan air panas ni diambil sempena mata air yang dijumpai di sini. Dan sebelum ini, nama pekan air panas dikenali sebagai Pekan Tenang sempena nama salah satu peneroka terawal di sini yang dipanggil Tuan Haji Muhammad Arifin bin Aladin ataupun kita panggil Tok Tenang. Jadi, kalau anda nak tahu apa lagi yang menarik ada dalam kolam ni, jom anda dengan saya, kita sama-sama masuk dalam. Boleh? Jom. Kolam air panas ni dijumpai oleh seorang perantau yang bernama Haji Muhammad Arifin bin Aladin atau dikenali sebagai Tok Tenang. Beliau berhijrah bersama anak buahnya bercadang untuk menanam sebuah padi lah di kawasan sini. Setelah diamati oleh Tok Tenang, dia mendapati kawasan tersebut timbul buih lah seperti air panas. Tok Tenang bersama anak buahnya pun biarkan saja tu yang terjadinya ada kolam air panas. Kebanyakan yang hadir ni berumur dalam kurungan 40 tahun ke atas lah. Sebab mereka mungkin tahu tentang khasiat kolam air panas ni. Dan rata-rata yang saya boleh katakan bahawa pengunjungnya adalah kebanyakannya daripada kaum Tionghoa. Kolam air panas ni dipercayai boleh menyembuhkan beberapa penyakit kulit lah. Ia juga boleh mendatangkan beberapa khasiat. Mereka dapati bahawa kolam air panas adalah salah satu medium untuk mereka mendapatkan nasihat atau penawar penyakit-penyakit yang mereka hadapi itu. Bila dah dikaji tu, suhu kolam air panas ni boleh menjejas hingga 42 darjah Celsius. Kandungan air panas ni kurang sulfur kalau banding pada kolam air panas yang lain. Kalau kita perasan ada macam bau telur kan. Tarikan utama kat sini kolam air panas yang terbuka ni lah untuk dewasa, dan kita ada penambahan baru kolam khas untuk kanak-kanak lah, wedding pool. Dan kita ada juga sediakan jacuzzi lah, yang ni khusus untuk yang memerlukan tempat yang privacy. Kolam air panas ni adalah di bawah pentadbiran Majlis Raya Labis. Jadual pembersihan tu diadakan secara kerap. Apabila sudah kita dah tutup waktu operasi, tim pembersihan akan membuat pembersihan dan juga pemotongan rumput ke apa, kita akan ada secara jadual berkala lah. Di sini terdapat 4 kolam besar tadahan air panas. Air kolam ini dipam dari kolam air panas mula jadi yang terletak di tengah-tengah 4 kolam. Kolamnya cetek, airnya yang panas, pasti menyegarkan badan yang kelesuan. Sebelum kolam ni dimajukan macam ni, satu parit je. Ini tempat saya 1 minggu 3 kali mari ni. Dari 10 tahun ini macam lah. Baru pertama kali. Dalam sebulan sekali 2. Biasa kita mandi, mau perlu mau keluar, mau badan sehat saja. Sebab ibu kulit dia ada gatal sikit. Ramai yang bagi tahu macam penyakit kulit, gatal-gatal. Kira ada penyakit yang boleh sembuh lah dengan mandi air panas ni. Baik untuk kesihatan. Badan yang gatal, rasa tak selesa ke, mereka akan datang. Kita mandi panas, darah jalan laju. Tengok perlu keluar nanti malam sedap tidur ni. Okey, di sini terdapat banyak kolam untuk kita berendam. Ada kolam air panas dan ada kolam air sejuk. Jadi kita tak ada masalah untuk pilih kolam mana untuk kita mandi, okey? Dan untuk saya pilih kolam yang ini. Antara kemudahan yang disediakan di sini termasuklah tandas dan bilik mandi untuk para pengunjung.
Di samping taman permainan kanak-kanak, peralatan bersenam dan laluan berjalan kaki juga turut disediakan. Okey, bagi peminat kolam air panas yang ada di luar sana, di sini saya ada 3 khasiat kolam air panas. Yang pertama, mampu membantu melancarkan pengaliran darah. Yang kedua, boleh menghilangkan stres. Dan yang ketiga, dapat menyembuh penyakit seperti penyakit kulit. Jadi, selepas ni, kita akan pergi ke satu destinasi liburan dan kita akan beraktiviti. Nak tahu aktiviti apa? Anda kena tunggu. Okey? Biasa kita tengok kontena ni lori yang bawa kan. Sekarang kita bawa kontena di sini menjadi sebuah tempat penginapan. Cuaca panas di Malaysia menyebabkan ramai orang tertanya-tanya bagaimanakah suhu di dalam karavan. Bergantung kepada spesifikasi, karavan juga dilengkapi dengan pelbagai jenis penghawa dingin. Dan seperti biasa, penghawa dingin dalam karavan ataupun kenderaan adalah untuk memudahkan kita menjelajah dalam cuaca yang panas. Sama seperti kenderaan lain, penghawa dingin juga harus diselenggarakan mengikut waktu yang ditentukan supaya penggunaannya optimum. Kepada anda yang ingin bercuti bersama keluarga tapi tak tahu nak ke mana, saya cadangkan satu tempat menarik. Cabin Hills Labis Eco Resort yang terletak di Kampung Ulu Juasih, Labis, Johor. Berkonsepkan penginapan dalam kabin, dikelilingi hutan, kebun durian, lepas tu jauh dari kesibukan kota, memang akan memberikan satu pengalaman unik kepada kita pencinta alam semula jadi. Kalau anda tak percaya, kita masuk dalam, kita nikmati keindahan alam semula jadi. Okey? Jom! Penginapan jenis kabin atau kontena bukan asing lagi bagi mereka yang sukakan percutian unik. Sebagai contoh, penginapan kabin yang terletak di dalam Dusun Buah di Labis Johor ini. Untuk idea asal sebenarnya daripada ayah saya, Haji Hassan. Ayah saya ni dia sebelum PKP kan, dia memang suka sangat mengembara, dia suka pergi luar negara. Dialah yang orang yang menguruskan daripada tempat ni asalnya daripada kebun yang berhutan dan dia bawa masuk sebiji kontena yang masih lagi kosong diubah suai menjadi tempat penginapan. Biasa kita tengok kontena ni lori yang bawa kan. Sekarang kita bawa kontena di sini menjadi sebuah tempat penginapan. Kita ada 14 biji kontena di mana sebiji kontena itu terbahagi kepada 2 bilik. Bermakna kita ada 28 bilik di sini. Yang biliknya dilengkapi dengan penghawa dingin, televisyen dan juga bilik air. Daya tarikan yang pertama sekali adalah durian. Pengunjung yang datang boleh tengoklah sekeliling sini memang banyak pokok durian. Dan bila dah sampai musim nanti, apa yang menarik sekali, pengunjung boleh kutip sendiri durian-durian yang ada dekat sini. Pertama sekali kita ada kolam renang. Kolam renang terdiri pada 2 bahagian untuk kanak-kanak dan dewasa. Yang kedua, kita ada aktiviti yang agak mencabar iaitu permainan ATV. Kita akan bawa ke kebun sawit yang berdekatan. Kita ada trek dan pergi ke kampung orang asli dan sehinggalah ke empangan Juasih. Untuk perjalanan ATV 60 minit berserta dengan guide. Jadi pengunjung tak payah risau nak pergi ke mana sebab kita dah ada guide yang akan bawa pengunjung tu daripada mula sampai habis.
Kepada anda semua yang sukakan aktiviti lasak, kita boleh mengelilingi kawasan sekitar menaiki ATV. Jadi dengan trek yang disediakan, semestinya kita akan dapat pengalaman yang sangat hebat. Anda semua dah sedia? Jom! Woohoo! Selain daripada 200 pokok durian, pelbagai jenis tarikan lain yang menjadi daya penarik lokasi ini. Pengunjung yang berminat dengan aktiviti lasak turut berpeluang menerokai kawasan sekitar melalui aktiviti jungle trekking atau menggunakan ATV melalui trek berbukit yang menjanjikan cabaran serta pengalaman yang menarik. Labis merupakan syurga kepada mereka yang cintakan alam semula jadi sebab kedudukannya terletak bersempadan dengan hutan simpan Labis dan merupakan sebahagian daripada hutan Endau Rompin yang semestinya tersimpan banyak rahsia untuk diterokai. Jadi kalau anda nak tahu ke mana lokasi makanan yang saya akan terokai, tunggu. Okey? Saya jangkakan ayam goreng berempah dia akan jadi ayam yang digoreng yang agak terlalu lama, keras, susah nak kunyah. Tapi tak. Rasa rempah dia tu terasa bila kita makan dan ayam dia langsung tak keras. Selamat datang ke restoran Selera Nasi Beringin Segamat Johor. Kalau anda nak tahu, sebelum ini nasi beringin dipanggil nasi diraja sebab ianya dijadikan hidangan utama kepada tetamu yang datang ke Istana Johor suatu ketika dulu. Tapi sekarang, semua orang boleh nikmati nasi beringin dan paling istimewa, restoran ini menyediakan khidmat hantar dan juga pesan secara atas talian. Menarik kan? Jadi apa kata kita perkena nasi beringin? Jom! Restoran ini mula dibuka pada tahun 2017, beroperasi setiap hari kecuali Isnin. Dibuka pada pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Nasi beringin atau juga dikenali sebagai nasi beringin harum ataupun nasi diraja. Menu nasi beringin ni sebelum ni pernah popular dekat Segamat ni, tapi dah lama hilang. Sejak tahun 2000 hingga 2017 tu tak pernah dengar lagi nasi beringin dijual dekat Segamat ni. Sejak itulah timbulnya idea untuk wujudkan semula menu nasi beringin ni. Hidangan tradisi ini mula terkenal sejak pemerintahan Sultan Ibrahim Sultan Johor kedua era moden. Ia mula menjadi hidangan utama kepada tetamu baginda pada ketika itu. Hidangan nasi beringin sesuai dihidangkan dengan ayam masak merah, ayam masak kari, daging masak kari dan juga ayam berempah. Yang membezakan nasi beringin dengan menu nasi yang lain, resepinya menggunakan rempah ratus yang lebih untuk meningkatkan bau dan aromanya tu. Jadi aromanya tu lebih terserlah. Selain nasi beringin, kami ada jual nasi campur dengan pelbagai jenis lauk, cita rasa kampung dan juga daerah Segamat ni terkenal dengan ikan baung. Jadi menu ikan baung tu pun ada kami jual.
Saya antara pelanggan tetap lah dekat sini. Lebih kurang setiap minggu lah datang sini. Nasi beringin memang favourite saya kat sini. Saya selalu ambil nasi beringin lauk kari ayam. Yang saya biasa makan kat sini kari ayam lah. Kari dia tu memang kick lah, sedap. Dekat nasi tu je dah kira sedap lah. Sebab dia ada rempah dia dekat dalam tu kan. Ada ramuan tersendiri dia. Dan dia punya sambal tu, tu yang menambahkan dia punya rasa dia tu. Pedas pun pedas, tapi tak adalah pedas sangat. Budak pun boleh makan lah. Okey, kita biasa makan nasi minyak, nasi dagang. Tapi pernah tak kita makan nasi beringin? Kalau untuk saya, ini kali pertama saya makan nasi beringin. Dan kalau anda nak tahu, inilah hidangan asas nasi beringin. Ada pepperdom, ada sambal dan ia dimakan dengan pelbagai variasi lauk. Kalau di sebelah kanan saya ni, ada ayam masak merah, ayam masak kari, ayam goreng berempah dan daging masak kari. Jadi kita cuba satu persatu. Boleh? Jom. Yang pertama saya akan cuba dengan kuah ataupun lauk ayam masak merah. Sebenarnya dia dah ada sambal dia dah, tapi untuk melengkapkan lagi hidangan, kita boleh makan dengan lauk pauk yang disediakan. Baru rasa dia sempurna. Yang menjadikan nasi beringin ni sempurna dengan lauk ayam masak merah sebab kuah ayam masak merah itu ada rasa sedikit kepedasan. Jadi, bila dicampur dengan nasi, rasa dia akan jadi lebih sempurna. Seterusnya, kita akan cuba ayam masak kari. Ayam dia lembut je, senang nak dipotong. Jika nasi beringin dimakan dengan ayam masak kari, yang paling menonjol adalah rasa rempah kari. Dan juga ayam yang dimasak bersama kari ataupun gulai kari, dia punya ayam lebih lembut. Berbanding dengan ayam masak merah kita kalau memerlukan rasa pedas, okey boleh ayam masak merah. Tapi kalau nak rasa rempah kari, nak rasa ayam yang lembut, boleh makan nasi beringin dengan ayam masak kari. Seterusnya, ayam goreng berempah. Kalau anda makan nasi beringin dengan ayam goreng berempah, maksudnya anda cuma makan nasi beringin bersama sambalnya saja sebab ayam goreng berempah tak ada kuah. Jadi kita cuba makan bersama sambal yang disediakan dan ayam goreng berempah. Saya jangkakan ayam goreng berempah dia akan jadi ayam yang digoreng yang agak terlalu lama, keras, susah nak kunyah. Tapi tak. Rasa rempah dia tu terasa bila kita makan dan ayam dia langsung tak keras. Jadi yang terakhir, daging masak kari. Okey. Beza antara ayam masak kari dengan daging masak kari, kita hirup dia punya kuah pun dah rasa cukup sempurna. Sebab rasa daging masak kari dia betul-betul unik. Saya sampai teruja tak makan dengan nasi beringin pun tak apa. Tapi kalau makan dengan nasi beringin, satu gabungan yang sangat sempurna. Saya dah cuba ke semua lauk pauk, variasi lauk yang disediakan yang sesuai untuk dimakan bersama nasi beringin. Tapi saya akan pilih satu lauk yang bagi saya betul-betul menepati cita rasa saya. Saya rasa ayam masak kari lebih sesuai dimakan dengan nasi beringin mengikut cita rasa saya. Sebab bila saya rasa dia punya kuah kari, dia punya rasa kari tu ada dan ayam dia betul-betul sebati dengan kelembutan nasi beringin ni. Pilih variasi lauk, tak kisah lauk mana yang anda suka, pilih satu ataupun pilih kesemuanya sekali. Rasa. Jujur saya cakap, anda tak akan menyesal. Okey? Saya sambung makan.
Okey, nampaknya sampai di sini sahaja dulu ekspedisi kita untuk episod kali ini. Anda teruskan menonton ekspedisi Hot Spring Caravan, destinasi kolam air panas terbaik di Malaysia. Saya hos anda Isfaiz, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.